Okay, kita sambung bagi di bawah kajian fikrah Imam Hasan al-Banna dan dakwah Islam. Yang pertama saya ambil daripada buku Hasan al-Banna, Perjuangan yang belum selesai, yang ditulis oleh Abdul Latif Talib pada tahun 2013, yang diterbit oleh PT Selitra Publication. Kajian ini telah menceritakan kisah hidup insan yang bernama Imam Hasan al-Banna, bagaimana bermulanya penubuhan sebuah gerakan Islam yang bernama Ikhwanul Muslimin, dan bagaimana uslub dakwah yang dibawa olehnya dan silibus yang telah disusun oleh Imam Hasan al-Banna sehingga beliau syahid akibat dibunuh. Seterusnya saya ambil kajian daripada buku Denyut Nadi Dakwah yang telah ditulis oleh Dr. Majdi Al-Hilali pada tahun yang ditulis pada tahun 2014, yang diterbit oleh Iman Publication. Kajian ini telah menganalisis dan mengkaji tentang uslub dakwah yang dibawa oleh Imam Hasan al-Banna. Antara yang dibincangkan dalam kajian ini adalah 10 rukun bai'ah yang perlu ada pada diri setiap pendakwah. Antaranya adalah yang pertama al-fahmu, yakni faham. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah amal. Yang keempat adalah siqah, iaitu percaya. Dan yang kelima adalah taat. Yang keenam adalah ukhuwah. Yang ketujuh adalah tajarrud. Yang ke-8 adalah pengorbanan. Yang ke-9 adalah jihad. Dan yang ke-10 adalah sabat, iaitu berpegang teguh, tetap berdiri. Di dalam kajian ini Dr. Majdi Al-Hilali menerangkan secara terperinci semua rukun di atas. Dan saya mengambil yang ketiga, saya mengambil daripada kajian buku biografi agung Fatihi Yakan, iaitu penggerak dakwah di Lebanon, iaitu ideologi dakwah dari Lebanon, yang ditulis oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Rumaizuddin Ghazali pada tahun 2017, yang diterbit oleh Inspirasi Media. Kajian ini telah menganalisis dan mengkaji tentang seorang tokoh agung dalam sejarah harakah Islam, iaitu Fatihi Yakan, yang memperjuangkan sealiran dengan Hasan al-Banna dan Syed Qutb. Namun beliau bukan bersama-sama Hasan al-Banna dan Syed Qutb di Mesir, tapi beliau merupakan pengasas Islam, pengasas harakah Islam di Lebanon, dan membawa ideologi dakwah Ikhwanul Muslimin. Kajian ini telah menerangkan ideologi Fatihi Yakan di dalam dakwah dan sumbangannya di dalam bidang dakwah, dan kisah hidup dan pendapatnya sepanjang di medan perang dan di medan perjuangan. Antara bab yang penting di dalam kajian ini ialah ada 7 bab. Yang pertama adalah Fatihi Yakan, ideologi dakwah dari Lebanon, menerangkan kisah hidupnya dan kisah penubuhan gerakan Islam di Lebanon. Yang kedua adalah akidah dan ibadah menurut Fatihi Yakan. Yang ketiga adalah ciri-ciri pendakwah dan kewajipan berdakwah. Yang keempat adalah pemikiran Fatihi Yakan mengenai gerakan Islam. Yang kelima adalah penguasaan dalam diri pendakwah. Yang keenam adalah gerakan Islam dan tribulasi perjuangan. Dan yang ketujuh adalah golongan yang tergelincir sepanjang jalan dakwah. Oleh itu, kita boleh ambil mutiara dakwah dan butiran-butiran ilmu yang ditinggalkan oleh Fatihi Yakan sebagai ibrah dan pengajaran buat dakwah di era moden ini. Asalnya saya ambil daripada buku Kemana Kamu Menyeru Manusia, iaitu himpunan Risalah An-Nur Imam Hasan al-Banna, yang ditulis oleh Imam Hasan al-Banna, namun disusun dan diterjemah dan diterbit oleh Iman Publication pada tahun 2014.
Kajian ini mengumpulkan risalah An-Nur yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna dan telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Ini telah merupakan satu ayat Quran yang perlu kita pegang dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillah, yang bermaksud, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, jihad yang betul-betul menegakkan kalimah la ilaha illallah. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yakni Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Dan begitu pula di dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi ke atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dialah sebaik pelindungmu, maka dialah sebaik pelindung dan sebaik-baik penolong. Seterusnya, yang kedua adalah kefahaman dan penerimaan dakwah dari pelajar universiti. Ini kajian terdahulu yang telah dijalankan oleh Wan Yusni bin Wan Abdullah di Universiti Selangor tentang penerimaan dakwah di kalangan mahasiswa di Universiti Selangor. Kajian ini telah mengkaji masalah dan pelaksanaan dakwah di Universiti di Selangor dan bagaimana penerimaan pelajar ke atas gerakan dakwah. Kajian ini telah menerangkan apa itu dakwah dan permasalahan dakwah yang dihadapi oleh pengkaji. Pengkaji juga telah mengambil beberapa soalan selidik bersama beberapa responden di Universiti Selangor. Seterusnya, kita ke definisi operasi kajian. Definisi operasi kajian yang pertama adalah Imam Hasan Al-Banna. Nerangkan tentang Imam Hasan Al-Banna agar pembaca semua tahu siapakah Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna atau nama sebenarnya adalah Hasan Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna, adalah pendakwah reformis sosial dan politik Mesir dan pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Beliau menyertai kumpulan latihan akhlak dan jemaah suluk al-akhlaqi di sekolah. Beliau rajin menghadiri majlis-majlis zikir pimpinan Al-Ikhwan Al-Hasafiyah pada usia 23 tahun. Beliau menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin di Bandar Ismailiyah pada Mac 1998. Hasil kegigihan beliau akan dakwah beliau mendapat sambutan di Mesir dan di setiap pelosok negara-negara Islam. Pada tahun 12 Februari 1949, beliau meninggal dunia setelah ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan arahan sulit kerajaan Mesir ketika itu. Inilah sedikit latar belakang tentang Hasan Al-Banna. Seterusnya, apakah maksud fikrah? Menurut Kamus Dewan, fikrah bermaksud pemikiran, daya fikiran dan idea. Dari segi istilah, pemikiran yang mempunyai hubungan dengan realiti sejarah dan politik. Seterusnya, apakah